Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada tahun 1981 seorang pengarah filem berbangsa ataupun beragama Yahudi yang terkenal di Hollywood, Steven Spielberg, dia telah mengarahkan satu filem yang dibintangi oleh Harrison Ford ketika itu, yang memegang watak sebagai Dr. Indiana Jones. Filem apa tu tuan-tuan? Ni zaman tuan-tuan ni, tahun 1981. Saya baru 3 tahun pada masa tu. Filemnya ialah Raiders of the Lost Ark. Raiders of the Lost Ark. Watak yang dimainkan oleh Dr. Indiana Jones ataupun Harrison Ford ketika itu, tuan-tuan, dia satu orang yang sangat patuh pada pegangan agama Yahudinya, dan dia menggunakan kepakaran beliau dalam bidang arkeologi ketika itu untuk membantu mencari dan menyelamat satu peti simpanan yang mereka sebutkan dalam filem itu sebagai The Ark of Covenant. Itulah yang disebutkan sebagai peti tabut, peti simpanan Nabi Allah Musa alaihissalam. Betapa bangsa Yahudi ini, ayah ibu sekalian, mereka sangat taksub dengan apa yang dinukilkan di dalam kitab mereka, di dalam Old Testamentnya, di dalam Bible dan sebagainya, bahawa kitab tabut ini adalah satu kitab misteri yang hilang dan ia mesti dicari, dan bila sampai kepada tangan-tangan orang yang tertentu, ia akan menjadi suatu kuasa pemusnah yang sangat terhebat di dunia ini. Dalam filem itu, Dr. Indiana Jones terpaksa berhadapan dengan tentera-tentera Nazi yang mereka juga berusaha untuk memiliki The Ark of Covenant ini, tuan-tuan. Kerana Nazi, bangsa Jerman, mereka percaya siapa-siapa yang mampu memiliki peti tabut itu, mereka akan menjadi kuasa pemusnah, kuasa perang yang terbesar di dunia ketika itu. Tapi biasalah, dalam filem Hollywood, yang jadi hero-nya, yang menang adalah orang putih juga. Orang putih dia study, dia kaji yang dimuatkan dalam kitab-kitab agama mereka, dan mereka persembahkan dalam bentuk filem yang pecah panggung, tuan-tuan. Filem ini box office pada tahun 1981. Kita di Malaysia buat juga filem yang ada kaitan dengan agama ni, tapi standard Nur 2 lah, kan? Nur 2 yang jadi hero-nya siapa? Bukan Ustaz Adam, bukan Ustaz Tok Ayah Tok Haji, tapi Ustaz Syed Hamadi, tuan-tuan. Jahanam habis kita, punggah habis. Orang nak minta derma pun jadi payah lah ni, sebab orang takut dia ni Syed Hamadi ke siapa, duk minta duit untuk kepentingan peribadi, kan? Watak ataupun orang-orang yang kreatif di Malaysia ini, dia tidak mempersembahkan satu bentuk garapan seni yang boleh memberikan pengajaran kepada umat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau kita perasan, babak yang berkait dengan tabut itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sekali dalam Quran. Tuhan tak sebut banyak, Allah Taala sebut sekali saja, dan sebutan yang sekali itu sebenarnya satu signal daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menarik perhatian kita, ayah ibu sekalian, untuk mengambil ibrah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut satu ungkapan tabut yang disebutkan oleh para ulama merupakan peti yang menyimpan khazanah yang ditinggalkan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam dan juga Nabi Harun alaihissalam. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 248. Sampai ketika nanti tuan-tuan akan dengar imam akan membacakan ayat ini.
Dan ni baru surah Al-Baqarah part pada bahagian cerita tentang Baqarahnya, cerita tentang lembu betina dan sebagainya, cerita tentang penyembelihan, cerita tentang babak selepas Nabi Musa alaihissalam sesat di medan Tih dan sebagainya. Akhir daripada surah Baqarah tuan-tuan akan jumpa ayat ini. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabut fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah inna fi dhalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Yang bermaksud, dan ketika Nabi mereka berkata kepada mereka, kisah yang berkait dengan Nabi Allah Samuel setelah era Nabi Allah Musa alaihissalam diwafatkan oleh Allah, bangsa Bani Israel berada di dalam dilema kepimpinan, sehinggalah pemerintahan Khalif Bani Israel ketika itu dipimpin oleh Yusha' bin Nun. Habis era Yusha' bin Nun tuan-tuan, Bani Israel celarut, menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan menghantar Raja Nebukadnezar daripada Babylon yang menyerang Palestin ketika itu dan merosakkan kota yang sangat suci itu dan meranapkan tamadun yang ada di sana. Termasuklah yang mereka bawa lari adalah peti tabut ketika itu. Bani Israel dalam keadaan yang hilang punca, sehinggalah era Yusha' bin Nun berakhir, diganti oleh Nabi Hezkiel. Selepas daripada Nabi Hezkiel muncul Uzair, Nabi Uzair. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah, juga dalam surah Al-Baqarah. Habis daripada era Uzair itu tuan-tuan, muncullah watak yang disebutkan pada ayat ini, Nabi Yuhum, iaitulah Nabi Samuel. Bangsa Bani Israel yang ketandusan pemimpin, yang duk cari ruang dan kesempatan untuk masuk ke kota Palestin ni, tapi tak boleh-boleh. Mereka nak supaya mereka diberikan kekuasaan dan raja untuk memimpin. Kami tak mau Nabi, kami nak raja untuk pimpin kami, mengepalai angkatan tentera untuk masuk ke kota Palestin dan masuk kepada bumi yang telah dijanjikan untuk kita. Hadirin yang dimuliakan, ketika mereka mengajukan hasrat itu kepada Nabi Samuel, Nabi Samuel kata, akan mai nanti satu orang lelaki yang dilantik menjadi raja kamu. Lelaki itu adalah Talut. Apabila Talut dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi raja, kaum dia tak terima, sebab Talut seorang yang sangat miskin, orang yang biasa-biasa je tuan-tuan. Bukan orang kemah, bukan orang bangsawan di kalangan Bani Israel, orang yang penggembala kambing saja pun tak ada apa. Tiba-tiba dia dilantik menjadi pemimpin dan raja di kalangan Bani Israel, yang kaum dia tak boleh terima hal itu, sehingga mereka protes di hadapan Nabi Samuel. Nabi Samuel kata, tunggu, Allah Ta'ala akan berikan tanda kekerajaan kepadanya, tanda kekuasaan kepadanya, ayyatiyakumut tabut. Tabut yang selama ini hilang, dijarah oleh Nebukadnezar dan juga penjajah-penjajah bumi Palestin ketika itu, hilang entah ke mana tabut itu. Tapi Allah Ta'ala mengembalikan peti tabut itu di tangan Talut yang menjadi raja pertama Bani Israel. Bila hal itu dinyatakan oleh Nabi Samuel tuan-tuan, barulah kaum Bani Israel menunggu dan menanti bilakah munculnya tabut itu. Esoknya mereka menyaksikan Allah Ta'ala menyebut tahmiluhul malaikah, peti tabut itu diturunkan oleh malaikat di hadapan pintu rumah Nabi Samuel, di hadapan pintu rumah Talut. Yakinlah Bani Israel bahawa raja yang dipilih oleh Allah untuk mereka ini bukan sembarangan. Muslimin dan hadirin yang dimuliakan,
Allah Ta'ala menyebut dalam tabut itu fihi sakinah, ia penuh dengan ketenangan, sesuatu yang memberikan ketenteraman, mir rabbikum, daripada Tuhanmu, wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun, dan yang terkandung di dalam peti tabut itu tuan-tuan adalah sebahagian daripada peninggalan Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun.